Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita bersama-sama membincangkan satu majlis ilmu dan topik kita hari ini ialah bagaimana kita kata elak rasa takut dalam menghadapi COVID-19. Saya percaya semua orang rasa takut. Bila COVID-19 ni, saya percaya semua orang rasa takut. Tak ada orang yang rasa, aku tak ada rasa apa-apa pun COVID-19. Bila COVID-19 ni, yang mana daripada awal tahun 2020 ni, kita di Malaysia, saya percaya semua perasaan kita, iaitu perasaan takut, perasaan panik dan juga perasaan-perasaan yang kita kata kebimbangan dalam diri kita itu akan menghantui diri kita. Tuan-tuan, dan sebenarnya perasaan takut ini sebenarnya ialah normal bagi kita manusia. Semua orang rasa takut. Takut apa? Takut kehilangan sesuatu yang kita sayang. Takut misalnya penyakit. Macam sekarang ni kita takut dari segi penyakit lah. Penyakit iaitu COVID-19. Yang mana penyakit ni amat ditakuti kerana tidak ada lagi ubat yang untuk kita kata mengubati penyakit ini. Jadi ini sebenarnya penyakit COVID-19 ni sebenarnya dia telah menjadi satu tabu lah kepada masyarakat kita. Di seluruh dunia sebenarnya. Bukan kita di Malaysia saja, seluruh dunia. Tapi walau bagaimanapun kehidupan mesti diteruskan. Tuan kita kena teruskan kehidupan kita. Dan dari segi misalnya mungkin pekerjaan, dari segi mencari sumber ekonomi, dari segi misalnya hidup bersosial, hidup bermasyarakat, berkeluarga, berumah tangga, kena teruskan. Jadi takut ni sebenarnya dia akan menjadi sebagai satu kita kata halangan kepada kita untuk bergerak lebih daripada itu. Dan dari segi psikologi manusianya, manusia ni sebenarnya dia suka bersosial. Nampak tu? Manusia dia suka bersosial. Jadi bila suka bersosial ni, kalau misalnya kita sekat dan sebagainya, dia akan menimbulkan yang pertama ialah rasa tak puas hati, kebimbangan dan rasa takut. Nampak tu? Memang kita patut rasa takut COVID-19. Sebab itu pihak kerajaan telah pun mengenakan misalnya PKPP, PKPB dan berbagai-bagai lagi sekatan kepada masyarakat dan juga rakyat supaya kita tidak terlalu berani sangat. Ada orang terlalu berani. Dia langsung tak ikut undang-undang. Tak ikut undang-undang. Disiplin kendiri tak ada. Orang kata tak boleh berkumpul ramai-ramai, dia berkumpul ramai-ramai. Orang kata misalnya tak boleh misalnya pergi misalnya majlis beramai-ramai, dia pergi majlis beramai-ramai. Jadi ini sebenarnya rasa tak takut. Dan memanglah tuan-tuan kita sebenarnya Allah bagi kat kita ni sebenarnya penyakit ni sebenarnya Allah bagi. Tetapi sebenarnya kita sebenarnya rasa kata orang tu bertanggungjawab untuk menjaga kesihatan kita. Bukan makna kita kata ini semua Allah tentukan. Memanglah Allah tentukan penyakit dan sebagainya. Tetapi kita sebagai manusia, kita kena jaga dan kena berhati-hati. Sebab tu tuan-tuan kita nak kena patuh SOP dia. Apa antara SOP yang kena kita patuhi? Contoh misalnya kita kena misalnya sanitizer, lepas tu kita kena ada ni mask tutup muka, mulut kita ni jangan untuk mulut saja. Ada orang tutup mulut je. Dia tak tutup hidung ni. Tuan-tuan dia kena atas macam ni tutup. Tuan-tuan dan juga kita kena jarak tu 1 meter. Sebab apa? Kita penyakit ni boleh berjangkit melalui udara, melalui sentuhan, melalui misalnya kata orang tu percakapan dan sebagainya. Jadi itu salah satu ialah menandakan kita kata orang tu bersedia. Dari segi disiplin kendiri, tuan-tuan rasa takut tadi. Dan yang keduanya tuan-tuan kita kalau boleh mengelaklah daripada misalnya melakukan aktiviti-aktiviti yang tempat yang ramai. Kita tahu dah tempat tu ramai dan sebagainya. Sebab tu tak dibenarkan kenduri kendara, tak dibenarkan majlis-majlis yang besar-besar dan sebagainya. Ini semua akan memberi kepada kata orang tu penyakit COVID-19 ni, kesan dia. Sebab itu kita hendaklah sentiasa tuan-puan bersiap sedia dengan disiplin kendiri ni. Kita tak boleh misalnya sekali-sekali
merasakan iaitu acuh tak acuh, sikap sambil lewa dan sebagainya. Sebenarnya kataan takut ni sangat penting kepada kita untuk mendisiplinkan ke diri. Sebenarnya bila takut ni, sebenarnya kita boleh menjadikan diri kita jadi seorang yang berdisiplin, seorang yang kata orang tu ada sifat-sifat yang kita kata tidak pentingkan diri sendiri. Sebenarnya kita, orang yang kata orang takut ni biasanya, biasanya dia akan ada disiplinkan diri. Sebab dia jaga orang lain, jaga diri kita dan juga jaga keluarga dan orang lain. Tuan-tuan, jadi ini semua sangat penting dah, dan kurangkan juga kita misalnya ke tempat-tempat yang bersesak. Contoh misalnya di pasar-pasar ke ataupun supermarket dan sebagainya itu. Kalau tak perlu tak payah pergilah. Kalau perlu saja pergi, tuan-tuan. Jadi ini semua juga sebab apa? Bukan kenapa orang cakap kau takut sangatlah dengan ni COVID-19 ni, tak ada apa-apalah. Ada juga cakap macam tu. Cuma kita beritahu bahawa kita bukan takut, tapi kita nak mendisiplinkan ke diri kita. Dalam keadaan yang kita kata sekarang ni, kita boleh kata penyakit ni akan boleh kena pada siapa saja. Dia tak kira siapa, tuan-tuan. Jadi itu pun penting. Dan yang penting juga kat sini ialah bila kita keluar, kita betul-betul ada urusan yang penting lah. Saya saja nak keluar, saya saja nak kata orang tu buat macam normal biasa. Sebab tu dipanggil normal baru. Tuan-tuan, sekarang ni normal baru. Normal baru maksudnya apa? Iaitu kita kena ubah cara gaya hidup kita. Kalau dulu mungkin kita banyak masa, mungkin kita keluar bersama kawan-kawan, lepak-lepak, minum-minum, kemudian kita bersosial dan sebagainya. Jadi dalam keadaan normal baru ni, kita mungkin benda tu dah kurangkan lah. Takut kenapa kita tak nak kita membawa penyakit ni. Kita jadi salah seorang penyebar penyakit, tuan-tuan, kepada masyarakat. Jadi itu semua penting untuk kita mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau boleh kita keluar tu bila ada urusan yang penting saja. Kalau tak ada, tak payah keluar. Tapi nak pergi kerja, nak kata orang tu urusan mungkin keluarga yang penting, itu kita buat. Tapi kalau urusan-urusan yang tidak ada kepentingan, kita elakkanlah daripada kita melakukan perkara-perkara yang tidak kata orang tu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Okey? Dan kita tidak mudah percaya berita-berita. Hari ni mudah, tuan-tuan, media sosial. Ni, handphone ni bila masa je buka je ada berita. Wah, ni dia. Tuan-tuan, jadi kita kena tengok, baca supaya kita tak ada rasa takut. Takut yang tidak bertempat. Takut yang tidak kata orang tu berfikir secara rasional. Itu penting, tuan-tuan. Jangan kita rasa sikit takut. Tuan-tuan, sebab nak buat itu tak boleh, nak buat ini tak boleh, semua tak boleh. Jadi pergerakan kita tu dalam keluarga mungkin tak boleh kita nak bergerak dan sebagainya. Dalam kerja pun sama juga, tuan-tuan, tak boleh buat dan sebagainya. Jadi ini pun tak bagus jugalah kepada diri kita. Kemudian kita misalnya memperbanyakkan pengetahuan tentang apa yang ditakuti supaya tahu bagaimana untuk mengatasinya. Jadi apa yang sebenarnya kita nak atasi benda ni? Ya, tuan-tuan, kita atasi dan kita cuba untuk mengatasinya. Jadi apa sebenarnya yang kita perlu atasi perkara ni supaya tuan-tuan kita tahu apa sebenarnya yang perlu kita atasi dan apa sebenarnya. Dan seterusnya ialah kita letak takut cuma pada Allah saja. Hari ni ramai manusia ni takut pada manusia, takut pada perkara-perkara yang tak sepatutnya kita takut. Kita takut pada Allah, cuma kita kena jaga SOP. Kita ada disiplin diri. Bersihkan diri, tangan ke. Sebab tu kita ambil wuduk. Itu penting, tuan-tuan. Ya. Baik, kita mungkin takut dan sebagainya, tetapi sebenarnya kita kena bersedia untuk mendisiplinkan diri kita. Contoh misalnya kita ada SOP. Contoh kenapa kita digalakkan dan diwajibkan untuk memakai mask ni, tuan-tuan. Kerana banyak kita kata kajian-kajian menunjukkan bahawa penyakit ini dia melalui iaitu udara dan juga perkongsian dan percakapan dan sebagainya. Jadi bila mask ni ada, kita pakai, tutup, dan jangan tutup macam ni. Kita tutup sampai atas hidung ni semua. Ada orang kadang-kadang dia pakai sini je, tuan-tuan.
Jadi ini semua sangat pentinglah kepada kita dalam kita kata takut. Memang kita takut, tapi dalam ketakutan itu sebenarnya kita ada kata orang tu berusaha lah untuk mengatasi masalah COVID-19 ni, insyaAllah. Baik, tuan-tuan puan, kita bincang lagi soal takut ini. Sebenarnya takut COVID-19 dan dia menjadi sebagai satu kita kata hari ini perbualan dan juga komunikasi di antara kita. Tuan-tuan, kalau bagaimana, aku takutlah ni COVID-19 ni. Itu kau jangan buat lah tu, takut nanti. Ni takut nanti. Jadi semua tu biasanya ketakutan ni jangan sampai menghalang kita untuk kita meneruskan kehidupan kita sehari-hari. Hidup mesti diteruskan. Kehidupan tidak boleh terhenti. Dan seperti saya beritahu awal tadi bahawa ini semua ialah ujian daripada Allah. Nak tengok sejauh mana kita ni sabar ke, tenang ke. Seperti saya beritahu tadi. Dan bagus juga COVID-19 ni sebenarnya. Sebab apa? Menyebabkan manusia takut. Dan mungkin manusia yang selama ni ada perasaan misalnya rasa mungkin lebih kurang, sombong dan sebagainya itu. Jadi kemungkinan dengan COVID-19 ni, takut tu menyebabkan ada manusia yang contohnya yang jumpa saya buat kaunseling, dia kata apa? Dulu Haji saya tak solat. Tapi sejak COVID-19 ni saya mula mendekatkan diri dengan sejadah. Saya kata kenapa? Sebab saya takut saya mati dengan COVID ni dan menyebabkan takut nanti saya terus ke neraka. Dulu kenapa tak rasa takut? Sebab dulu kita tak ada apa-apa, relax je. Bangun pagi, lepas tu tak ada apa penyakit, lepas tu pergi kerja, lepas tu balik malam. Saya lepak dengan kawan sampai pukul 2 pagi. Tak ada takut. Relax je. Tapi hari ni saya rasa kebimbangan dan rasa takut dalam diri saya tu ada. Manalah tahu kena COVID ni Kang. Tengok banyak juga orang kena COVID meninggal. Jadi mulalah saya buka sejadah. Dan satu lagi Haji tahu tak? Bagusnya COVID ni menyebabkan saya boleh bangun malam sekarang buat tahajud. Tuan-tuan. Jadi sebenarnya bila kita kata orang takut, jangan melihat takut tu dari segi negatif saja. Kita tengok juga takut tu dari segi positif. Selalu bila kita tengok takut negatif. Tapi saya sebagai kaunselor yang banyak menelitikan kes-kes ni, terutama masa COVID ni, ramai yang datang jumpa saya kata apa, COVID ni ada hikmah dia Ji. Satu lagi apa tu? Saya daripada dulu saya tak pernah jadi imam dalam keluarga. Hari ni saya jadi imam dah. Sampai anak saya yang sekolah agama darjah 2 cakap apa, ayah sebenarnya rajin sekarang ni solat. Dulu tak nampak. Umur darjah 2 baru tu. Tegur dah saya. Saya kadang-kadang saya malu juga. Tetapi sebab saya rasa sekarang saya bukan malu dan takut pada anak saya, tapi saya takut pada Allah. Jadi menyebabkan diri saya makin dekat. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian yang mendengar rancangan ini, saya percaya bagus kita ambil iktibar daripada apa yang dinyatakan oleh klien saya tadi. Bahawa kalau dulu mungkin kita kata orang tu jarang solat, dan sebab kita rasa hidup terlalu gembira terlalu seronok, penuh dengan kemewahan. Tapi hari ini sebenarnya COVID tak kenal siapa. Duduk rumah banglo ke, duduk rumah kotak ke, duduk tidur tepi jalan ke, COVID tak kenal siapa. Orang kaya, orang miskin, orang berpangkat dan sebagainya, dia boleh kena pada siapa saja. Jadi sebab tu sekarang yang kita berserah diri kepada siapa? Hanya kepada Allah saja. Tuan-tuan, jadi kita takut pada Allah, dan ini menyebabkan juga dari segi kita kata kerohanian. Sebab kalau kita bincang soal takut dari segi life balance ataupun keseimbangan, iaitu antara kolbu kalau ikut Imam Al-Ghazali kata, kita kalau boleh takut ni sebenarnya kita lebih kepada ketakutan kepada hati kita, kolbu kita. Bagaimana kita takut kepada kebesaran Allah, bagaimana dengan ujian-ujian Allah. Itu penting kepada kita. Jadi ambillah dari segi takut ni, iktibarnya ialah yang positif yang kita lihat kat situ. Jadi klien tadi beritahu bahawa kalau dulu dia suka lepak-lepak dan sebagainya, balik pukul 2 pagi, pukul 1 pagi dan sebagainya. Tapi bila kata orang tu COVID-19 ni menyebabkan masa dia tu bersama keluarga tu lebih banyak, tuan-puan. Jadi dia nampak situ juga. Jadi dia kata sebenarnya ketakutan daripada COVID ni sebenarnya memberi banyak hikmah kepada hidup dia, melakukan perubahan pada hidup dia. Dan saya rasa ini pun kita semua boleh ambil iktibar daripada apa yang berlaku kepada klien saya ni.
tuan-tuan Dan hari ni dia kata dia banyak masa dengan isteri dia, banyak masa dengan anak-anak dia. Sebab apa? Ialah nak lepak-lepak dah tak boleh. Balik kerja tu balik. Dan juga kadang-kadang dia kata kerja bergila-gila dengan kata orang tu work from home ni. Jadi dia banyak masa di rumah dan sebagainya. Jadi takut ni sebenarnya tuan-tuan kita boleh definisikan kepelbagaian sebenarnya. Takut ni sebenarnya. Bukan maknanya kita bila takut COVID ni, maka kita terus menghadkan semua aktiviti kita dan kita mungkin banyak berfikir secara negatif. Itu tak bagus sebenarnya. Kita fikir positif. Dengan takut ini, maka kita mungkin banyak lagi nak mendekatkan diri dengan Maha Pencipta, dengan Allah. Mungkin kita boleh misalnya tadabbur Quran dengan isteri kita, dengan anak-anak kita. Dan juga kita mungkin boleh misalnya berkomunikasi dengan anak-anak kita. Dan masanya kita boleh kenal setiap anak-anak tu. Ini juga ialah kerana kita, kata orang tu, berpunca daripada perasaan takut tadi tu. Takut COVID-19 ni. Tetapi sebenarnya, bila diolah suai melalui, kata orang tu, pelbagai-bagai aktiviti, dia dah jadi positif. Sebenarnya, dalam psikologi ni, dia pelik sikit tuan-tuan. Kita boleh ubah daripada negatif kepada positif. Tapi kalau dia positif pun boleh jadi negatif. Tengok kepada cara gaya kita berfikir. Cara gaya kita fikir, cara gaya kita misalnya melaksanakan sesuatu tu menjadikan dia sesuatu yang positif. Jadi oleh itu tuan-puan saya menyerulah pada semua kalau boleh misalnya kita memang ada takut kepada COVID-19 ni, sebab tu saya beritahu awal-awal tadi bahawa kita misalnya kena ikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak KKM iaitu yang mana kita hendaklah sentiasa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Tak salah kita takut. Sebab apa? Memanglah kita rasa ini semua penyakit semua datang daripada Allah. Tetapi tak salah. Allah suruh kita berusaha untuk mencegah. Tuan-tuan kita orang Islam. Jadi sebab tu kita misalnya rasa takut ni sebenarnya menjadikan kita mungkin lebih kreatif, lebih inovatif dan juga lebih kata proaktif dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuan-tuan Jadi kalau misalnya kita rasa takut ini, kita bawa kepada yang positif, dia akan jadi positif. Tapi kalau kita bawa kepada negatif, dia jadi negatif. Takut ni. Ada orang kadang-kadang takut je. Bangun pagi dah takut. Lepas tu kadang-kadang tengok orang pun tak mau tegur, muka masam. Sebab apa? Bila tanya kenapa? Tak boleh COVID. Dalam keluarga pun tak bercakap, duduk diam je. Macam mana kalau ayah misalnya tak bercakap dengan anak-anak, dengan isteri? Bila tanya kenapa? Tak boleh, ni COVID. Nampak tu? Jadi dia akan jadi rumah tangga ataupun dalam office ke benda, dia akan menjadi satu yang kita kata suram dan muram. Hidup mesti diteruskan. COVID-19 ni mesti diteruskan tuan-tuan. Kita jangan takut. Teruskan, cuma kita jaga diri kita. Kita ikut SOP tadi tu. Tak salah. Tuan-tuan Jadi saya menyerulah kepada semua kita. Memanglah kita bagus perasaan takut tu, tetapi sebenarnya takutan itu kita hendaklah menyediakan diri kita dengan berbagai-bagai alternatif untuk mencegah daripada merebaknya penyakit COVID-19. Disiplin kendiri tetap ada. Jaga diri kita. Kita jaga diri kita. Tuan-tuan hidup mesti diteruskan. Kita pun tak tahu lagi bila COVID-19 akan berakhir. Jadi kita teruskanlah hidup kita, pandang ke depan, positif, dan jangan takut itu menjadikan kita jadi negatif dan mengundur ke belakang. Tuan-tuan Jadi saya rasa itu sajalah untuk hari ini. Terima kasih banyak kepada semua yang mendengar. Kita jumpa lagi di lain-lain episod. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.